Learning, Fun Learning, #Learn. Assalamualaikum. Welcome back to my channel lah. My channel lah sangat. Okay, ni channel kita punya team untuk kita talk, kita bincang. So vlog hari ni adalah pasal pembelajaran, isu pembelajaran sekarang. Okay, so pertama sekali saya kena kenalkan diri saya dulu rasanya. Okay, untuk siapa yang tak kenal saya, hari ni kita boleh bersua muka, berkenal-kenal. Okay, nama saya Naim, Muhammad Naim bin Abdul Khalif, berumur 25 tahun, sebagai Education Consultant untuk Grolier Malaysia Sendirian Berhad. Okay, first of all, apa yang saya nak Muhammad Naim bin Abdul Khalif, berumur 25 tahun, sebagai Education Consultant untuk Grolier Malaysia Sendirian Berhad. Okay, first of all, apa yang saya nak bercerita hari ni, vlog hari ni adalah pasal isu semasa punya pembelajaran. Okay, pembelajaran, isu semasa sekarang lah, yang melibatkan PDPR, belajar, budak-budak dah kena belajar kat dalam rumah. So first thing adalah saya nak masuk sedikit bab COVID. Okay, COVID dia sekarang adalah salah satu punca utama untuk di mana budak-budak sekarang terpaksa belajar kat dalam rumah masing-masing. So first thing, apa yang perlu kita tahu adalah sebagai parents lah, sebagai parents yang saya rasa bukan je parents saja, ianya melibatkan semua golongan masyarakat. Sebab apa? Kanak-kanak sekarang ni adalah masa depan negara. So first thing, untuk semua juga, apa cabaran pembelajaran atas talian yang sekarang saya rasa semua orang tengah hadapi. Okay, pembelajaran atas talian. First kali, pandemik COVID-19 ni dah bagi kesan yang saya rasa amat dahsyat sekali untuk orang, terutamanya sekali efek dia ni more kepada orang yang kurang berkemampuan. Kenapa? Sebab ianya melibatkan first kali teknologi, handphone ataupun tablet ataupun gadget lah. Okay, so benda-benda macam ni yang saya rasa perlu diketengahkan isunya. Kenapa saya cakap macam ni? Sebab yes, ada golongan, kita gelar kayangan lah, senang kata kayangan ataupun B40. Ini golongan B40 ni yang perlu diberi perhatian lebih. Okay, so first thing adalah daripada segi gadget. Sebab sekarang PDPR pun semua pakai online class, betul tak? Ada guna Google Meet, ada guna Zoom meeting. Daripada sekecil-kecil anak yang berumur 3-4 tahun sampai student yang ambil PhD pun, saya rasa semuanya guna online class. Okay, so seterusnya apa yang saya nak cakap kat sini adalah pasal soal gadget ni. Gadget ni first kali, okay, yes, dalam satu keluarga akan ada anak tunggal seorang, ada yang 2 orang anak, ada yang 3 orang anak. So basically, kalau parents ada satu gadget, so dia melibatkan anak yang ramai, kat situ akan jadi satu masalah juga. Sebab diorang perlu berkongsi, ataupun pagi adik, petang abang, ataupun pagi abang, petang adik. Itu kalau anak 2 orang. Tapi kalau anak yang lebih ramai, 5, 6 orang, 7 orang, macam mana diorang nak bahagikan penggunaan gadget tu sendiri untuk anak-anak mereka? So kat sini, macam mana cara kita nak as a education consultant, saya nak membantu ramai orang dekat luar sana how to handle this situation. Okay, first thing, kita tahu cabaran pasal pembelajaran atas talian ni, saya
macam nak sebut tu macam panjang. So saya akan ringkaskan, kita sebut PDPR je lah, senang. Okay, yes, government punya inisiatif ada keluarkan peranti percuma, kalau tak silap saya, gadget lah, senang kata, yang melalui telco. Untuk setiap telco tu, setiap golongan B40 ada dapat dia punya gadget-gadget dia tersendiri. So kat sini, apa lagi selain daripada masalah gadget, penggunaan pembahagian gadget tu, kat sini juga kita ada beberapa hal yang lain. Contohnya macam suasana yang kurang kondusif. Okey, suasana yang kurang kondusif ni macam ni Okey, first, keluarga yang memiliki rumah yang selesa pasti tidak akan merasa masalah ini. Ianya efek kepada rumah yang saya rasa golongan B40 akan faham lah, sebab mungkin daripada segi saiz rumah tersebut. Sebab apa? Kalau katakan dalam keluarga yang ramai, okey, dalam keluarga yang ramai, adik-beradik ramai, masing-masing dengan pekerjaan masing-masing. Okey, masing-masing dengan pekerjaan masing-masing, dengan keadaan rumah yang kecil mungkin agak mengganggu, memakan ruang, mengganggu ruang untuk setiap anak buat. So saya rasa ini antara cabaran PDPR yang saya rasa agak besar juga, lagi-lagi untuk yang nak ambil SPM. So mostly diorang akan rasa macam kurang selesa, ataupun kurang bagi fokus yang lebih lah. Okay. Selain itu, dikatakan juga ada segelintir ibu bapa seolah-olah dia macam tak faham situasi ni. Anak perlu belajar, tapi parents ni dia banyak bagi tugasan lain. Contohnya macam kemas rumah, bukan tak boleh bagi, yes, memang boleh bagi, tapinya perlu ada waktu yang sesuai. Perlu ada waktu yang sesuai lah. Okey, itu yang kedua. Dan yang ketiga sekarang ni, ada certain cikgu juga yang mungkin kurang mahir dalam menggunakan teknologi digital seperti gadget. Ini antara isu jugalah. Tak semua warga pendidik dekat Malaysia ni mahir dalam bidang-bidang macam ni. Okey, salah satu cabaran pembelajaran atas talian yang dihadapi oleh guru-guru untuk melaksanakan, kerana ia mengambil masa yang agak lama. Sebab sebagai seorang cikgu, diorang pun ada family diorang pun nak kena handle husband, anak-anak, rumah dan sebagainya. So ini antara salah satu benda yang saya rasa memang perlu diketengahkan. Benda yang perlu diketengahkan lah. Okey, tapi disebabkan kesungguhan dan rasa tanggungjawab sebagai seorang cikgu tu, saya rasa cikgu punya tanggungjawab ni melebihi, semangatnya tu dia melebihi dari apa yang patut dia dah lakukan sebelum ni. So untuk apa pun yang jadi, cikgu tetap kena buat online class untuk bantu anak-anak yang dekat rumah, yang saya sendiri pun dapat banyak komplain, ibu bapa pula yang kena belajar dulu baru boleh belajar anak, baru boleh ngajar anak. Ini benda yang agak serius untuk saya. Ianya sangat-sangat serius lah. Seterusnya, poin yang saya nak ambil ni pasal sikap pelajar. Sikap pelajar tu sendiri yang acuh tak acuh, nak try to learn. Sebab parents mostly, yes, ada parent yang tak bekerja disebabkan PKP, kena buang kerja lah, kena company tak buka, so ada yang start work from home. So dalam rumah pun diorang bekerja, tapi anak agak kurang dikawal. Maksudnya daripada segi apa? Daripada segi pembelajaran. Katakanlah contoh lah, saya ambil satu contoh, kelas pukul 8. Okey, kelas PDPR anak tu pukul 8 pagi. Okey, tapi pukul 8 pagi tu juga parents dah kena start kerja, work from home, dah kena buka laptop, dah kena buka ni, dah kena standby dekat diorang punya position masing-masing. Tapi anak ni yang perlukan something. Maksudnya mungkin ada ibu kat sebelah dan sebagainya. Sebab mostly pernah ada satu kes yang sampaikan cikgu tunggu untuk kelas online hampir setengah jam, tak ada seorang murid pun yang join.
Yes, betul. Ianya memanglah budak-budak. Tapi budak-budak ni kita tak boleh nak ni sangat sebab diorang perlukan cara, sebab diorang agak terkejut dengan situasi sekarang yang tiba-tiba semuanya nak kena belajar daripada rumah. Nak kena buka handphone sendiri, nak kena pasang wifi, nak kena ada nota sendiri, nak diorang alam maya tau. Alam maya. So diorang tak direct secara fizikal dengan cikgu tersebut lah. Ada juga pelajar yang macam dia more to main-main, buat benda-benda, tutup kan Google Meet ataupun Zoom meeting boleh tutup screen lah, video semua, and mostly diorang just masuk sebagai syarat untuk penuhkan sahaja kelas tersebut. Okay, so ini antara situasi pembelajaran sekarang yang saya rasa first sekali ianya sangat-sangat serius. Sangat-sangat serius, itu yang pertama sekali lah. Yang kedua, kita kena ada something cara baru untuk adapt dengan situasi pandemik sekarang punya pembelajaran. So apa yang kami ada kat sini lah sebagai salah satu cara yang mungkin dapat satu idea untuk bantu ibu bapa dekat luar sana. Bukan sahaja ibu bapa, tapi saya rasa dalam setiap ahli keluarga tu dia memainkan peranan masing-masing. Bukan mak ayah saja, abang-abang yang dah besar, kakak-kakak yang mungkin kerja dekat jauh, kerja dekat KL, tapi adik dekat kampung perlukan pertolongan. Dengan cara macam ni pun setiap ahli keluarga tu perlu memainkan peranan. So apa yang saya nak suggest dekat sini adalah melibatkan program Grolier tu sendiri, di mana kami membantu anak-anak ataupun ibu bapa terutama sekali untuk memudahkan lagi sistem pembelajaran dekat dalam rumah. Okay, melalui cara kita bagi bahan kita yang first kali ianya memudahkan. Apabila memudahkan, ianya tak perlu terlampau banyak waktu parents ambil untuk together dengan anak melibatkan pembelajaran. Sebab bahan yang kami sediakan ini memang dah cukup padat, tepat dan digunakan sama sahaja dengan sekolah. Sebagai contoh, program KBAT. Ramai yang tahu KBAT, ramai juga yang tak tahu KBAT. Kemahiran berfikir aras tinggi, di mana setiap daripada program kita ni mempunyai KBAT tu sendiri, sistem pembelajaran KBAT tu sendirilah. So, kita kat sini kita ada 4 blok kemahiran utama. Yang pertama sekali melalui penguasaan bahasa Inggeris, kedua IQ, ketiga knowledge dan juga creativity. So 4 blok kemahiran utama melalui sistem KBAT ataupun HOTS, Higher Order Thinking Skill ini dapat membantu anak-anak puan, anak-anak abang belajar dengan cara yang mudah dan senang dipahami dekat rumah. Dan tak dilupakan juga, kami akan bantu macam mana kita nak create bonding supaya waktu ibu bapa dan juga waktu anak dijaga sama rata. Okay, so dapat agihkan waktu dengan betul dan dapat create bonding dengan cara yang lebih seronok. Kenapa saya cakap seronok? Sebab kita punya program, first kita punya motif, kita nak bagi konsep yang fun learning. Nak bagi anak rasa seronok time belajar, tak perlu stres-stres, tak perlu rasa beban, tak perlu rasa macam susahnya belajar ni. Sebenarnya belajar ni tak susah pun. Cuma yes, dengan keadaan sekarang, tipulah kalau saya kata ianya tak membebankan. Memang semuanya membebankan, tapi kita bagi cara yang memudahkan, bagi anak rasa seronok. Bukan je anak seronok, ibu bapa pun seronok. Ibu bapa pun seronok untuk belajar. Okay, so start dia macam mana? Sebab why we're chilling, what we're chasing, why the bottom, why the basement, why